PDRM perlu langkah proaktif tangani potensi ketegangan dua perhimpunan serentak di Sabah. Salam sejahtera dan selamat kembali ke channel ini Current Sphere MY. Kota Kinabalu, Polis Diraja Malaysia PDRM digesa mengambil langkah proaktif bagi memastikan keselamatan awam terjamin menjelang dua perhimpunan serentak yang dirancang pada 31 Disember ini. Perhimpunan Aman Gempur Rasuah Sabah yang dianjurkan oleh sekumpulan mahasiswa Universiti Malaysia Sabah UMS serta satu lagi himpunan dikenali sebagai Himpunan Aman Bangkit Sabahan dijadwalkan berlangsung di lokasi yang sama, yaitu di hadapan Pusat Pentadbiran Negeri Sabah PPNS. Situasi ini menimbulkan kebimbangan dalam kalangan pelbagai pihak, memandangkan pertembungan dua kumpulan dengan agenda yang berbeza boleh membuka ruang kepada provokasi yang berpotensi mencetuskan ketegangan. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Sabah, Datuk Seri Panglima Bung Mokhtar Radin, menegaskan bahawa keselamatan rakyat adalah keutamaan yang tidak boleh dikompromi. Beliau menggesa pihak berkuasa untuk mempertimbangkan pemisahan lokasi kedua-dua perhimpunan bagi mengelakkan sebarang pertembungan fizikal yang berpotensi mencetuskan provokasi dan ketegangan. Bung Mokhtar turut mencadangkan agar PDRM mengadakan dialog bersama penganjur kedua-dua perhimpunan bagi memastikan garis panduan undang-undang seperti yang termaktub dalam Akta Perhimpunan Aman 2012 dipatuhi sepenuhnya. Beliau turut menekankan pentingnya penempatan anggota keselamatan yang mencukupi bagi memastikan keadaan terkawal dan sebarang bentuk provokasi dapat dihalang lebih awal. Beliau turut menyeru semua pihak agar menjaga keharmonian dan mengelakkan tindakan yang boleh menggugat kestabilan negeri. UMNO Sabah menyokong usaha yang bertujuan membawa kebaikan kepada negeri ini, tetapi ia mesti dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan selaras dengan undang-undang, kata Bung Mokhtar. Dalam pada itu, Exco Pemuda Barisan Nasional Malaysia, Datuk Seri Dr. Anil Sandu, berpandangan bahawa budaya berhimpun bagi menyatakan ketidakpuashatian hati bukanlah norma masyarakat Malaysia dan lebih banyak membawa kesan negatif daripada kebaikan. Menurut beliau, protes jalanan seringkali berakhir dengan situasi yang tidak terkawal, walaupun pada awalnya ia dirancang sebagai perhimpunan aman. Beliau berpendapat bahawa masyarakat Malaysia khususnya di Sabah perlu mengekalkan tradisi dialog dan rundingan sebagai saluran utama untuk menyuarakan ketidakpuashatian hati. Dr. Anil juga menasihatkan mahasiswa yang terlibat dalam perhimpunan supaya menumpukan sepenuh perhatian kepada pengajian demi masa depan yang lebih cerah. Katanya, peranan utama mahasiswa adalah sebagai ejen perubahan melalui pendidikan dan ilmu pengetahuan, bukannya dengan turun ke jalan raya. Beliau percaya bahawa mahasiswa boleh menyuarakan pendapat mereka melalui platform yang lebih formal dan berstruktur seperti sesi dialog dengan pemimpin atau forum perbincangan akademik. Dr. Anil turut menyeru pihak berkuasa, khususnya PDRM, supaya mengambil langkah tegas untuk menilai segala risiko yang mungkin timbul daripada perhimpunan ini dan sedaya upaya menghalangnya jika berpotensi menjejaskan keharmonian negeri Sabah. Namun, di sebalik semua pandangan ini, terdapat persoalan yang lebih mendalam yang perlu kita renungkan bersama. Adakah tindakan tegas daripada pihak berkuasa untuk mengawal atau membatalkan perhimpunan dianggap sebagai satu bentuk sekatan kebebasan bersuara? Atau adakah ia satu keperluan untuk memastikan keselamatan awam dan kestabilan negeri? Ini adalah persoalan yang sering mencetuskan perdebatan di kalangan masyarakat dan pakar undang-undang. PDRM berada di persimpangan penting antara menghormati hak untuk berhimpun secara aman yang dijamin oleh perkara 10 perlembagaan persekutuan dan tanggung jawab memastikan keamanan serta ketenteraman awam.
Dalam banyak kes sebelum ini, kita melihat bagaimana perhimpunan yang bermula secara aman akhirnya bertukar menjadi kekacauan akibat provokasi pihak tertentu. Dua perhimpunan yang dijadwalkan pada tarikh yang sama dan di lokasi yang sama menimbulkan kebimbangan besar mengenai risiko provokasi dan pertembungan fisikal. Sejarah telah menunjukkan bahwa keadaan boleh bertukar tidak terkawal walaupun pada awalnya bermula dengan niat yang aman. Selain itu, persoalan juga timbul mengenai peranan mahasiswa dalam situasi ini. Adakah mahasiswa seharusnya terlibat dalam perhimpunan sebegini? Atau adakah mereka sepatutnya memberi tumpuan sepenuhnya kepada akademik dan pembangunan pribadi? Pihak yang menyokong penglibatan mahasiswa berhujah bahwa golongan ini adalah suara masa depan negara dan mempunyai hak untuk menyuarakan pendapat mereka. Mereka melihat tindakan mahasiswa turun ke jalan raya sebagai simbol kesadaran sivik dan keberanian untuk menentang ketidakadilan. Namun, di pihak yang menentang, ada pandangan bahwa mahasiswa sepatutnya menggunakan saluran yang lebih konstruktif seperti dialog terbuka dengan pihak berkuasa atau perbincangan akademik untuk menyuarakan pandangan mereka. Ini menimbulkan persoalan besar tentang keberkesanan kedua-dua pendekatan ini dalam menangani isu-isu penting yang dihadapi oleh negeri Sabah. Dari sudut politik pula, isu ini turut mencerminkan polarisasi yang semakin ketara di Sabah. Naratif yang dibawa oleh kedua-dua perhimpunan ini mungkin mencerminkan perpecahan dalam kalangan masyarakat Sabah sendiri, antara mereka yang mahukan ketulusan dan keadilan dalam pentadbiran negeri dan mereka yang merasakan Sabah perlu bangkit dengan agenda yang lebih luas. Adakah ini satu isu tentang hak berhimpun, keselamatan awam, atau permainan politik di sebalik tabir? Mengapa dua perhimpunan dengan tujuan berbeza dibenarkan di lokasi yang sama pada tarikh yang sama? Adakah ini satu kesilapan dalam perancangan pihak berkuasa atau adakah terdapat elemen-elemen tertentu yang sengaja mahu melihat ketegangan berlaku? Penonton Current Sphere MY semua, apakah pandangan Anda? Adakah mahasiswa sepatutnya turun ke jalan raya atau lebih baik fokus kepada akademik? Adakah hak berhimpun sedang disekat atau langkah tegas ini wajar demi keamanan? Dan siapakah yang sebenarnya bertanggung jawab sekiranya situasi tidak terkawal pada hari perhimpunan nanti? Kongsikan pendapat Anda di ruangan komen dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Current Sphere MY untuk terus mengikuti perkembangan isu-isu semasa yang panas dan penuh kontroversi. Berani bersuara, bijak menilai. Sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih semua.